بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah para pelajar sekalian, kita berjumpa lagi setelah sekian lama kita dalam cuti penggar tengah tahun, dan alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi walaupun dalam secara sesi rakaman sahaja ataupun video, tapi Ustaz sangat berbesar hati kerana kita dapat kembali meneruskan pembelajaran kita bagi subjek Tauhid bagi tahun 6. Baiklah, pada hari ini kita akan membicarakan tentang tajuk syirik. Tajuk syirik. Adik-adik para pelajar sekalian boleh membuka buku teks pada muka surat 32, 33 dan 34. Okey, baik, kita akan membacakan bermula daripada muka surat 32 terlebih dahulu. Syirik dan perkara-perkara khurafat. Tetapi pada hari ini kita akan fokus dulu kepada tajuk syirik. Dan Ustaz, apa yang Ustaz harapkan adalah pada akhir pembelajaran ini kamu dapat menyebut pengertian syirik, menyatakan contoh daripada jenis-jenis syirik, menyatakan perkara yang membawa kepada syirik. 3 perkara ini dulu pada hari ini. Yang pertama, menyebut pengertian syirik. Yang kedua, menyatakan contoh daripada jenis-jenis syirik. Kemudian menyatakan perkara-perkara yang membawa kepada syirik. Baik, kita teruskan melihat pada muka surat 33. Syirik. Okey, syirik ialah meyakini adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, atau meyakini adanya suatu kuasa lain yang menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Syirik boleh berlaku melalui niat, percakapan dan perbuatan. Ingat ya, mencakupi 3 perkara, bukan salah satu sahaja, 3 perkara. Yang pertama, niat, dia mesti dengan niat. Kemudian melalui percakapan kita ataupun melalui perbuatan. Satu orang dia cakap perkara-perkara yang membawa kesyirikan, jatuh syirik tak? Yes, jatuh syirik. Dia melakukan salah satu antara 3 ni, jatuhlah syirik pada diri dia. Wal-iyadhu billah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi adanan yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Surah Al-Baqarah ayat 165 yang bermaksud, walaupun demikian, ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi sekutunya. Mereka mencintainya, memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta taat kepada Allah. Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman iaitu syirik itu mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah maha berat azab seksanya, nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu. Nampak tak Allah Subhanahu wa taala memberi gambaran orang yang melakukan syirik ini sebagai orang yang zalim. Kenapa adik-adik? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberi gambaran orang yang melakukan syirik ini adalah orang yang zalim? Kerana firman Allah dalam surah apa? Surah Luqman. Ingat tak ketika Luqman berpesan kepada anaknya, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Nampak tak? Luqman berpesan kepada anaknya, wahai anakku, dan janganlah kamu melakukan kesyirikan kepada Allah, kerana sesungguhnya perbuatan syirik itu kezaliman yang besar. Nampak tak? Bermakna sejahat-jahat apakah manusia di dunia ni jika dibandingkan dengan melakukan kesyirikan? Kan? Maksiat, perkara-perkara buruk, dosa yang paling besar sekali dekat dunia ni adalah mensyirikkan Allah. Sebab itulah kalau ada orang yang kafir, dia sepanjang hidup dia daripada dia lahir sehinggalah dia mati balik, kehidupan dia penuh dengan kebaikan. Dia bantu orang, dia cakap benda baik-baik, dia tak buat jahat, dia tak buat benda-benda yang maksiat. Tapi satu benda dia tak buat. Apa itu? Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang ini adalah orang yang zalim sekali. Walaupun kita nampak dia sebagai baik, rugi orang macam ni. Dan berbanding orang yang kehidupan dia jahat, dekat dunia ni orang jahat, kan, dia mungkinlah ada banyak salah kepada manusia lain, tapi kelebihan dia apa? Kelebihan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhirat kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan azab dia dengan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Tapi pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan juga dia ni ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kan, disebabkan keimanan dia kepada Allah. Dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara-perkara lain. Oleh itu adik-adik sekalian, perkara syirik ini adalah amat penting sekali dalam kehidupan kita. Inilah yang menentukan sama ada kita di syurga ataupun di neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi dia sebabkan perkara yang penting ini kita perlu memberi perhatian yang bersungguh-sungguh. Okey, kita tengok pada muka surat 34 contoh daripada jenis-jenis syirik. Yang pertama, syirik melalui niat, iaitu meyakini dalam hati sesuatu yang boleh menyekutukan Allah. Seperti yang pertama, meyakini ada Tuhan selain Allah. Ini confirm syirik, syirkun akbar, syirik yang sangat besar, kan? Dia merasakan bahawa ada sesuatu yang sama, setanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala ada beritahu dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala qul huwallahu ahad. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Tak ada lagi Tuhan yang sepatutnya, tak ada. Yang dianggap Tuhan ada, sedangkan yang dianggap Tuhan tu sebenarnya bukan Tuhan. Dan satu-satunya Tuhan adalah Allah. Yang kedua, meyakini Allah mempunyai anak. Ini juga kepercayaan yang sangat batil. Allah Subhanahu Wa Taala sangat murka orang yang meyakini Allah Subhanahu Wa Taala ni ada anak pula, kan? Macam mana? Macam kepercayaan orang-orang Kristian yang meyakini Nabi Isa alaihi salam itu sebagai anak Allah. Isa bin Maryam sebagai anak Allah. Ini adalah kepercayaan yang karut. Sesungguhnya Allah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, kan? Kemudian dia meyakini Allah dilahirkan atau mempunyai ibu dan bapa. Macam Ustaz cakapkan tadi, surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Allah tak ada anak dan Allah tak ada ibu ayah. Allah Maha Esa, dan dia wujud. Dia telah wujud sejak azali lagi. Sebelum ada masa, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun wujud. Dan masa ni sendiri adalah makhluk Allah. Allah yang cipta. Begitu hebatnya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia meyakini ada sesuatu yang berkuasa sehebat Allah. Nampak tak? Ada tak satu perkara lain yang berkuasa sehebat Allah? Ini mustahil berlaku sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan. Selain pada Allah, semuanya makhluk, dan makhluk ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mungkin ada sesuatu yang setanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kemudian syirik melalui percakapan, iaitu mengatakan sesuatu yang boleh menyekutukan Allah. Seperti yang pertama, mengatakan Allah itu berbilang-bilang, kan? Dia kata Allah ada banyak, kan? Allah ada 3 contoh, kan? Allah ada 4, 7. Ini semua perkataan-perkataan yang kufur, yang syirik, walaupun dibuat secara main-main.
Perkara yang berkaitan tauhid, perkara yang berkaitan dengan akidah, kita tak boleh dengan berbuat sesuka hati ataupun bermain-main. Ini akan mengganggu gugat akidah kita. Kemudian yang kedua, mempersendakan hukum Allah yang datang dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Kita kata main-main kan, contohnya kita kata apa, main-main berkaitan solat kan, dia solat main-main dan gelak-gelak kan, ataupun dia kata oh solat ini sebenarnya tidak wajib. Ini setelah jatuh kufur pada diri dia. Sebab apa? Dia main-main dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah yang jelas dalam Al-Quran kan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa aqimus salah, dan dirikanlah kamu solat. Macam mana dia kata solat tak wajib? Inilah perkara yang perlu kita jaga. Walaupun kita nak bergurau senda, elakkan bergurau senda tentang perkara agama, kerana dia melibatkan ketauhidan kita, akidah kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang ketiga, dia mengatakan bahawa kebahagiaan dan kecelakaan itu ditentukan oleh manusia. Betul ke tidak? Tidak sama sekali. Kan kalau dia kata kebahagiaan itu adalah bila kita ada harta yang banyak, kan? Pernah nampak tak orang yang harta banyak tapi hati dia gundah gulana, resah gelisah kan? Bukan sebab harta manusia itu gembira. Manusia gembira, manusia sedih, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dari ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Mulk, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kehidupan, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kematian sebagai apa? Sebagai ujian buat kita hamba-Nya kan. Allah nak tengok kita bersyukur ke, kita redha ke, kita sabar, ataupun kita nak menentang dia, kita nak memberontak, kita nak putus asa kan. Ini semua dalam penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kita kena hati-hati. Kemudian syirik melalui perbuatan, iaitu melakukan sesuatu yang boleh menyekutukan Allah, seperti yang pertama, menyembah selain Allah seperti berhala, bulan, bintang, matahari dan lain-lain lagi. Nampak tak? Kita menyembah selain daripada Allah dengan perbuatan kita secara terang-terangan. Ini terang lagi bersuluh perkara kesyirikan dan kekufuran yang amat jelas. Dan kemudian menilik nasib dan mempercayainya kan. Dia pergi tilik nasib pula. Tilik nasib. Mula-mula dia main application dekat Facebook, tilik-tilik nasib. Apa akan jadi pada masa akan datang, apa akan jadi 10 tahun akan datang pada diriku. Kemudian dia percaya pula dengan benda tu. Betapa dangkalnya akal fikiran dia. Sebab apa? Sebelum ni kita dah belajar, tidak ada suatu makhluk pun yang mengetahui tentang perkara ghaibiyat, dan masa depan termasuklah dalam perkara ghaibiyat Allah Subhanahu Wa Taala kan. Mustahil kita makhluk boleh mengetahui perkara ghaibiyat. Macam tu juga kalau dia barang hilang, contoh barang dia hilang, motor dia hilang, kereta hilang, handphone dia hilang, kemudian dia jumpa suatu orang bomoh ataupun dukun kan. Dia kata, wahai Tok Guru, dia panggil Tok Guru pada dukun ataupun bomoh, tolong cari barang saya hilang. Kemudian Tok Guru ni pun buat-buatlah macam baca ayat Quran, bismillah. Lepas tu tak dengar ada baca apa kan. Kemudian dia kata, oh barang kamu telah dicuri oleh sekian-sekian orang. Macam mana dia tahu barang dia dicuri oleh sekian-sekian orang? Macam mana dia tahu kalau kita fikir logik? Mustahil satu orang boleh tahu perkara yang gaib, yang tak nampak dengan mata dia, melainkan dia menggunakan bantuan daripada jin dan syaitan. Maka orang yang meminta bantuan daripada jin dan syaitan, kita boleh percaya tak? Tak boleh percaya. Nabi SAW beritahu, siapa yang berjumpa dengan bomoh, siapa yang berjumpa dengan dukun dan dia percaya bomoh, dia percaya dukun, maka solatnya tidak akan diterima selama 40 hari wal'iyadzubillah kan. Kemudian dia mendilik, kemudian dia menyembah busut dan pokok untuk memohon pertolongan. Nampak? Dia menyembah kepada selain Allah untuk meminta pertolongan kan. Dia pergi kat pokok, pergi dekat busut-busut yang besar macam orang Hindu kan. Ataupun dia pergi kat kubur-kubur Tok Syekh, kubur-kubur wali untuk minta hajat. Ini semua adalah perkara-perkara kesyirikan. Tidak, kita tak boleh pergi kat kubur minta, wahai penghuni kubur, bantulah aku untuk dekat kepada Allah. No. Kita umat Islam, special kita direct terus minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, aku hamba-Mu dan Engkau Tuhanku, bantulah aku. Kita secara terus kepada Allah. Tak perlu kita mengambil satu benda lain sebagai perantaraan kita, sebagai wasilah kita untuk sampai kepada Allah. Ini semua tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Yang diajarkan oleh Nabi SAW
apa-apa sahaja, pengharapan kita, pengaduan kita, minta tolong kita, terus direct kepada Allah. Ini yang membezakan kita dengan golongan musyrikin Mekah, kan? Golongan musyrikin Mekah dulu dia bukan tak beriman kepada Allah. Sedangkan Allah SWT beritahu dalam Al-Quran, kalau ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, nescaya mereka akan mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yakin kepada Allah. Tapi masalah kaum musyrikin ini, mereka mengambil selain Allah setanding dengan Allah. Dia kata, tak, kami buat patung orang soleh ni bukan kami sembah. Kami minta sebagai perantaraan sahaja, kan, kami kepada Allah. Ini semua Allah SWT tak terima, kan? Allah Subhanahu Wa Taala tak terima, seolah-olah berhala ni pula ada kuasa untuk menyampaikan doa orang yang minta hajat kepada dia ni kepada Allah. No, Allah tak perlukan semua tu. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar, Sami' wa huwa Sami'. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui bima fis sudur, apa yang ada dalam hati kita. Kita terus boleh direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perlu kita melakukan perkara-perkara yang menjurus ke arah kesyirikan. Jadi hari ini Ustaz nak memberi penerangan kepada kamu dulu. Ustaz harap kamu dapat ulang baca muka surat 32, 33, 34 dahulu. Dan mungkin Ustaz akan bagi soalan selepas ini. Jadi bersiap sedia masing-masing untuk baca betul-betul, hadamkan apa yang kamu faham tentang syirik ini. Kemudian buka buku tulis, tulis, Ustaz nak kamu semua tulis nota dalam buku tulis dengan nota yang cantik. Tak semestinya sama dalam buku teks, kamu boleh buat dalam bentuk lain, peta minda, dan boleh buat colourful untuk menarik minat kamu baca pada masa akan datang. Okey, sampai di sini sahaja tajuk syirik kita. Mungkin minggu depan Ustaz akan ulang sikit lagi ataupun kita masuk kepada tajuk khurafat pula. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.